عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah menceritakan tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tentang teladan yang baik yang kita boleh mengambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terdapat pada pribadi Rasulullah teladan yang baik yang memberitahukan Allah. Sungguh terdapat teladan yang baik pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi teladan yang baik itu hanya akan boleh didapat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dan juga banyak mengingati berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang dapat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang hanya mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu akhlak yang menjadikan dunia atau alam ini terperanjat dan hairan serta terpikat kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpikatnya makhluk kepada Rasulullah akan akhlak baginda bukan hanya manusia sahaja, walaupun beliau adalah seorang manusia. Bahkan yang terpikat dengan akhlak baginda Rasulullah dan terpekun dan hairan juga akan murni dan luhurnya akhlak Rasulullah adalah makhluk yang tak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan para malaikat yang mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh maha benar yang memberikan kepadamu wahai Rasulullah gelaran Ar-Rauf dan Ar-Rahim, yakni penyayang dan juga pemberi rahmat kepada orang lain. Malaikat gunung mengakui akan keluhuran dan kemurnian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang begitu indah, walaupun seluruhnya indah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau dalam berinteraksi dengan kalangan kaum muda. Dengan kalangan beliau pandai menempatkan diri di mana saja beliau berada. Bila mana berada dengan kalangan orang-orang tua, beliau akan berikan kedudukan orang tua sebagaimana ditempatkan di dalam agama kita. Bila mana berhadapan dengan kanak-kanak, beliau akan berinteraksi sesuai dengan keadaan kanak-kanak yang perlu ditetapkan kepada mereka akan akhlak dan cara berinteraksi dan bersikap kepada mereka. Demikian juga dengan kalangan kaum pemuda. Beliau
akan menjadi seorang ayah atau bersikap sebagai seorang ayah bila mana menghadapi kalangan belia atau pemuda yang memerlukan bantuan seperti mana perlunya anak bantuan daripada ayahnya. Akan bersikap sebagai seorang ibu dalam kasih sayangnya kepada kaum muda dan belia bila mana seseorang itu memerlukan kasih sayang, akan didapati kasih sayang itu daripada Rasulullah. Akan mempunyai sikap sebagai seorang dokter kepada kaum muda dan belia ini bila mana terdapat daripada kalangan mereka yang memerlukan dokter untuk mengubati kepada mereka daripada penyakit yang mereka hadapi, penyakit hati, penyakit jiwa. Akan didapati Rasulullah mempunyai sifat dokter yang memujuk kepada pesakitnya untuk dapat diubati. Akan mendapati baginda sebagai seorang guru bila mana didapati mereka kaum muda memerlukan kepada ilmu, pengajaran, tarbiyah dan pendidikan daripada Rasulullah SAW. Dan juga tidak terlepas akan didapati daripada Rasulullah sikap sebagai seorang kawan yang menemani kawannya bila mana berada dalam kesusahan. Bila mana didapati daripada mereka kaum muda dan belia yang kesusahan, baginda akan mendatangi sebagai seorang teman menghibur kepada mereka berada dalam keadaan kesusahan. Baginda Rasulullah SAW serba boleh, mampu di dalam melayan kaum muda dengan kepelbagaian masalah yang mereka hadapi. Sebagai seorang yang ingin memberikan hak seakan-akan ia ayah kepada anaknya, Rasulullah SAW membela seorang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang lagi bernama Zaid ibn Harithah, yang kedua-duanya adalah bukan anak kandung Rasulullah tetapi dididik oleh Rasulullah dan menjadi anak-anak yang berkembang tumbuh di rumah Rasulullah sampai dalam usia muda. Tidak kurang mereka berdua untuk mendapati sebagaimana anak-anak mendapati apa yang menjadi hak kepada mereka daripada ayahnya. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah mendapati Rasulullah bukan hanya sebagai orang yang mendidik, tapi sebagai ayah yang sebenar, yang didapati pada Rasulullah yang terkadang tidak didapati daripada ayahnya sendiri. Demikian dua orang ini yang mengakui akan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang lain juga daripada kalangan mereka yang berusia muda yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya daripada baginda Rasulullah umpama kasih sayang ibu yang diberikan kepada anaknya. Seorang ibu yang tidak tahankan bila mana melihat anaknya sakit, maka didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit dan ikut pada waktu itu bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud, membela, melindungi, menjaga kepada Rasulullah di saat baginda tersungkur berkali-kali pada waktu itu. Salah seorang sahabat Nabi yang ikut bersama dengan Rasulullah dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda usianya, masih dalam usia remaja, yang ketika melindungi kepada Rasulullah terkena pukulan panah daripada kaum musyrikin yang menyebabkan seorang pemuda itu terjatuh ke tanah, yang mana ketika itu dalam keadaan tidak terdaya lagi untuk bangkit dan hampir saja ruh akan berpisah daripada tubuh badannya, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya menatap kepada mata sahabat yang masih muda itu sampai pada akhirnya ruh berpisah daripada jasad seorang pemuda. Perlunya baginda Rasulullah untuk menarik seorang sahabat yang muda yang membela kepada Rasulullah, diletakkan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di kalangan mereka kaum remaja ataupun kaum pemuda yang berada dalam keadaan kesusahan, akan didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang kepada usianya untuk dihibur, tidak melihat kepada status dirinya sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang tinggi kedudukannya sehingga tidak mahu turun ke padang untuk menghibur dan menghilangkan kesedihan ataupun kesusahan yang dialami
dialami oleh sahabat itu, sehingga sahabat itu yang kerap hadir dalam majlis Rasulullah bersama anak kecilnya itu meninggal dunia, maka ayahnya pun tak lagi hadir di majlis Rasulullah, dan ia berada di rumahnya meratapi kepergian anak kecilnya itu. Baginda bertanya, di mana si fulan itu yang tak muncul lagi di majlis aku? Maka diberitahukan kalau anaknya meninggal dunia. Nabi keluar daripada rumahnya, daripada majlisnya, datang ke rumah seorang pemuda itu yang sedang meratapi akan kepergian anaknya, dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian akhlak baginda Rasulullah kepada anak-anak muda. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma nakunu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'a al-far'u والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Selain daripada sikap beliau itu kepada kaum muda sebagai seorang ayah, mempunyai sikap sebagai seorang ibu dari segi perasaannya, mempunyai sikap sebagai seorang dokter bila mana menghadapi pesakit daripada kalangan mereka, dan juga beliau mempunyai sikap sebagai seorang guru atau cikgu yang mana amat menekankan kepada kaum muda untuk berbekalkan ilmu, dan tidak ada satu peluang Rasulullah bila mana berada dengan para sahabatnya, dan hampir keseluruhan para sahabat atau majoriti daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kalangan anak-anak muda. Beliau sendiri yang mengisytiharkan dan memberitahukan kepada kita semua, nasarani asyabab wa khadhalani asyuyukh, yang membantu menjayakan saya berdakwah ini kalangan muda, dan yang banyak mencabar melawan kepada saya adalah golongan orang-orang tua. Bagaimana Rasulullah mengungkapkan bahwasanya kejayaan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, amanah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyokong, mendokong ajaran yang dibawa dan message yang dibawa oleh Rasulullah adalah dari kalangan anak-anak muda. Oleh kerana wahyu itu adalah ilmu dari Allah, maka baginda amat concern kepada kaum muda untuk berbekalkan kepada ilmu, sehingga tiada satu ruang di mana Rasulullah duduk dengan kalangan anak-anak muda melainkan akan mengambil peluang untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di masjid, walaupun masjid adalah tempat utama Nabi mengajar. Ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak-anak muda bukan hanya di rumah, walaupun di rumah Nabi ada anak-anak muda yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di mana saja, bahkan ketika baginda menaiki onta ataupun keledainya, baginda memanggil Abdullah bin Abbas yang usianya masih remaja, dinaikkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ini Abdullah bin Abbas sendiri, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ya ghulam, panggilan yang cukup lembut, panggilan untuk menawan hati. Cara di dalam mengajar itu adalah terlebih dahulu
dibuka hati orang yang akan diajar itu supaya boleh menerima apa yang akan diajar oleh Rasulullah SAW. Dipanggil ya ghulam, panggilan manis, panggilan sopan, wahai anak. Inni u'allimuka kalimat, saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadhillaha yahfadhka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Dan ketahuilah kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu berlindung, berlindunglah kepada Allah. Dan yakinlah, semua orang ini bila mana berkumpul nak mendatangkan perkara yang manfaat kepada kamu, tak akan datang perkara manfaat itu kecuali bila mana diizinkan oleh Allah untuk datang kepada kamu. Kalau semua manusia ini berkumpul nak mendatangkan kemudaratan kepada kamu, tak akan datang kemudaratan kecuali yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baginda walaupun di atas transportnya, di atas onta ataupun keledainya, mengambil peluang untuk mengajarkan ilmu khususnya kepada kaum muda. Innama bu'ithtu mu'allima, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang cikgu, sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Dalam cara uslub baginda menyampaikan ilmu itu penuh dengan lemah lembut, penuh dengan menawan hati, dan juga tidak ada kekasaran serta kekerasan di dalam cara mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang diajar itu akan berubah daripada orang yang jahil menjadi orang yang berilmu. Daripada orang yang mempunyai niat yang tak baik akan berubah menjadi niat yang baik. Daripada orang yang akhlaknya buruk akan berubah menjadi akhlaknya yang baik. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, idzanli bizina." Wahai Rasulullah, izinkan saya nak berzina. Sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah bangkit nak menghalau dan memukul kepada anak muda tadi yang sedang terbawa nafsu untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah melihat ini adalah orang yang sedang sakit, sedang menghadapi masalah dalam jiwanya. Perlu ada dokter yang mengubati kepada orang ini, yang kalau cara pengubatannya adalah salah akan menambahkan parah penyakit yang ada pada orang ini. Maka baginda melarangnya. Lalu baginda memanggil dan mengajak berbicara, menyampaikan pembicaraan itu supaya difikir oleh akalnya, dan menyampaikan pembicaraan itu kepada hatinya supaya tersentuh. Semua tempat yang menjadi objek untuk boleh dipergunakan dan disentuh oleh Rasulullah akan disentuh. Akalnya, hati dan perasaannya. Kata baginda Rasulullah SAW, "Atardha li ummik?" Kamu mahu orang berzina dengan ibu kamu? Dia pun marah. Saya tak akan izinkan orang berbuat begitu kepada ibu saya. Atardha li ukhtik? Kamu boleh orang buat berzina dengan adik atau kakak perempuan kamu? Dia pun marah. Dengan anak perempuan kamu? Dia pun marah. Dengan saudara ibu kamu? Dia pun marah. Kata baginda Rasulullah SAW, demikian juga perempuan yang kamu nak berzina dengannya itu mungkin ibu kepada orang lain, anak perempuan kepada orang lain, mak saudara kepada orang lain, ataupun adik-beradik kepada orang lain yang orang lain tak mau. Macam mana kamu tak mau? Logik. Diterima oleh akal fikirannya sehingga bersentuh dadanya oleh Rasulullah dengan tangannya yang mulia, maka berubah daripada keazaman datang kepada Rasulullah untuk berzina. Tidak ada perkara yang lebih dibenci dari hati orang itu daripada perbuatan zina, bermula daripada diangkatnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikgu yang penuh dengan kelembutan dengan cara mengajar kepada anak muridnya supaya boleh diterima apa yang diajar, karena intipati daripada pengajaran yang disampaikan oleh seorang guru adalah penghayatan yang boleh diterima oleh murid tersebut. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uslub, cara di dalam mengajar itu menarik perhatian, menawan hati orang. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal dipanggil oleh Rasulullah ingin diajarkan satu amalan yang kita semua kerap membaca amalan itu. Tapi cara baginda nak suruh Mu'adz bin Jabal buat benda itu, Nabi tak suruh mengatakan, "Wahai Mu'adz, buatlah demikian." Tapi Nabi panggil, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sayang padamu. Aku cinta kepada kamu. Aku amat sayangkan kepada engkau. Faqul fi duburi kulli salatin
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Katakan setiap kamu selepas salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi masa nak ajar tu, Nabi beritahu inni uhibbu, saya sayang pada kamu, saya suka kepada kamu. Menarik perhatian orang yang akan diajar untuk diajarkan, maka Mu'adz tidak pernah tinggalkan pun sedikit pun walaupun sekalipun apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebab cara pengajaran itu adalah yang menyentuh dan tepat kepada sasaran yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah akhlak baginda Rasulullah di dalam pengajaran kepada kaum muda. لولاك يا زينة الوجود طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Karena usia muda itu adalah merupakan satu peringkat usia yang dicabar dengan cabaran yang begitu hebat dan dahsyat, sehingga dengan cabaran yang hebat dalam usia muda ini adalah menjadi penilaian tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang seorang dalam usia muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar ganjarannya berbandingkan kepada seseorang yang tidak berada dalam usia muda. Oleh kerana usia muda ini terdedah dalam pelbagai macam dugaan dan cabaran, khususnya yang menyentuh kepada nafsu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sikap tersendiri kepada golongan muda dalam usia remaja ataupun usia yang mereka terdedah dengan ancaman-ancaman seperti itu. Maka dengan demikian baginda menggalakkan kepada kaum muda yang mampu untuk menikah untuk mempercepat di dalam pernikahannya, demi agar supaya mereka terselamat daripada cabaran yang boleh mencabar agama dan akidah mereka dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak dan moral mereka dalam usia muda itu. Dan baginda amat peka kepada usia muda yang terdedah dengan pelbagai macam cabaran, dengan datangnya dengan diterjemahkan dengan sikap Rasulullah kepada golongan muda yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu daripada Rasulullah. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi mengatakan, kami datang kepada rumah Rasulullah dan jumlah kami lebih kurang 20 sekian ramai orang, yakni ada beberapa orang yang datang ke rumah Rasulullah, semuanya anak-anak muda untuk belajar ilmu. Wa nahnu syababatun, kami adalah golongan muda waktu itu, masih usia muda. Kami berdiam di rumah Rasulullah 20 hari untuk belajar. Maka kata sahabat ini mengatakan, Rasulullah ini orang yang amat paham, lembut dan peka dengan keadaan kami. Setelah 20 hari kami berada di rumah Rasulullah, Rasulullah beritahu kepada kami, kamu balik ke rumah kamu masing-masing dan ajarkan ilmu yang aku ajarkan kepada kamu selama kamu duduk di sini. Sesungguhnya saya menyadari kalau kamu sudah rindu dengan ahli keluarga kamu. Mereka sudah berkahwin, ditinggalkan ahli keluarganya selama 20 hari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi kepada mereka yang mereka dalam usia muda diizinkan untuk kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda amat memperhatikan tentang golongan muda agar supaya terselamat daripada cabaran-cabaran khususnya yang mencabar kepada hawa nafsu. Demikian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka disuruh kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Rasulullah, sikap Rasulullah kepada golongan muda adalah baginda tidak pernah menghardik ataupun merendahkan kepada anak-anak muda yang mahu mengungkapkan, menceritakan, memberitahukan idenya, nak bagi tahu tentang status dirinya. Baginda selalu menghargai apa yang akan dikatakan oleh anak-anak muda daripada perkara-perkara yang bahkan melibatkan kepada peperangan pun akan didengar oleh Nabi SAW. Tidak dipandang rendah mengatakan kamu masih kecil. Tidak dianggap sebagai pandangan yang tidak boleh diterima karena datangnya daripada orang yang lebih muda usianya. Nabi menghargai. Bahkan daripada pandangan anak muda yang usianya 15 tahun.
pandangannya diterima oleh Nabi SAW. Daripada peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah dan kebiasaan Rasulullah, bila mana berperang akan memeriksa saf daripada tentera-tentera baginda Rasulullah, sehingga dengan tongkatnya beliau berjalan merapikan saf di dalam peperangan itu umpama rapinya saf di dalam salat, diatur rapi oleh baginda Rasulullah SAW. Terjumpa anak yang masih usia 15 tahun. Yang pertama bernama Rafi' ibn Khudaij, yang kedua adalah Samurah ibn Jundub. Nabi melihat kepada dua anak ini, Nabi melihat kepada usianya, maka Nabi SAW mengembalikan mereka berdua untuk kembali ke Madinah dan tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah dalam peperangan itu. Tahukah apa yang berlaku kepada dua anak itu ketika ditolak oleh Rasulullah SAW? Keduanya pulang menangis. Tapi tak terus balik, dia patah balik lagi. Rafi' ibn Khudaij mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ada keahlian untuk memanah. Walaupun usia saya kecil, walaupun masih kanak-kanak, tapi saya ada keahlian dalam berperang." Apa keahliannya? Memanah. Nabi SAW tidak mengatakan, "Kamu masih kecil, tak payah kamu pergi balik." Tapi diuji oleh Nabi SAW, dihargai keahlian walaupun daripada anak yang masih berusia 15 tahun. Setelah diketahui, diizinkan oleh Nabi SAW, Samurah ibn Jundub yang tak diizinkan pada waktu, menangis lagi lebih sedih berbandingkan sebelumnya. "Ya Rasulullah, engkau izinkan orang yang sebaya dengan aku usianya, sementara engkau tidak izinkan aku ikut bersama dengan engkau." "Ya Rasulullah, saya pun ada keahlian juga. Gal saya pandai dalam bergusti atau saya kuat dalam bergusti. Kalau saya bergusti dengan Rafi' ibn Khudaij, saya boleh kalahkan Rafi' ibn Khudaij dengan bergusti dengan saya." Dicuba juga oleh Nabi SAW, yang pada akhirnya kedua-dua diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak pernah menghampakan sesiapa walaupun anak-anak muda yang mahu mengungkapkan akan identitinya atau idenya ataupun pandangannya, sentiasa dihargai oleh Rasulullah SAW. Baginda amat concern kepada kaum muda untuk diberikan apa yang menjadi hak walaupun terkadang di hadapan orang tua. Baginda Rasulullah SAW duduk dalam sebuah majlisnya yang kebiasaannya yang duduk bersama dengan Rasulullah pada waktu itu adalah daripada pembesar-pembesar sahabat Nabi SAW. Akan tetapi pada waktu itu yang berada di sebelah kanan Rasulullah Abdullah ibn Abbas, yang berada di sebelah kiri Rasulullah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Baginda Rasulullah didatangkan minuman untuk diminum sebagai hidangan kepada Rasulullah. Maka baginda mengambil minuman itu lalu meminumnya. Mengikut akhlak dan adab yang mesti meminum setelah Rasulullah SAW adalah orang yang berada di sebelah kanan, sehingga pusing terus macam tu sampai ke hujungnya. Dan itu adalah adab di dalam memberikan apa saja yang diberikan kepada kita untuk diedarkan. Usahakan nak mengedarkan perkara yang datang kepada kita bermula daripada sebelah kanan, baik itu makanan, minuman ataupun apa saja. Baginda Rasulullah SAW pada waktu itu setelah meminumnya, baginda ingin memberikan kepada orang sebelah kanan. Tapi sebelah kiri Rasulullah adalah orang yang mulia, sahabat Nabi dan bapa mertua Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Maka baginda Rasulullah SAW tidak menganggap ataupun tidak melihat bahwasanya tak apa, sebelah kanan aku anak muda, dia mesti hormat kepada orang tua, Nabi terus berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tidak demikian. Tapi baginda Rasulullah SAW menawarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Bolehkah saya bagi minuman ini kepada Sayyidina Abu Bakar yang berada di sebelah kiri saya?" Meminta izin kepada anak muda bernama Abdullah bin Abbas untuk memberikan minuman itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini memberikan kepada kita satu pengajaran bagaimana Rasulullah SAW amat berpegang kepada adab dengan mendahulukan sebelah kanan berbandingkan kiri. Yang pertama. Yang kedua, baginda berhak untuk memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq
berbandingkan kepada Abdullah bin Abbas, karena dalam hal ini anak muda mesti menghormati kepada orang tua, mengedepankan dan mendahulukan orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillah ikram dhi asyaibatil muslim. Bahagian daripada orang mengagungkan Allah itu menghormati orang tua yang muslim. Maka dalam hal ini kalau baginda Rasulullah beri terus kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa meminta izin dan memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas, kamu adalah lebih muda daripada Abu Bakar dan kamu mesti hormat kepada orang tua, itu sudah cukup. Tapi Nabi meminta izin kepada Abdullah bin Abbas, bolehkah saya bagi minuman ini kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, cerdik, pandai, dia dalam satu sisi adalah memang tahu mesti menghormati kepada orang tua. Tapi pada sisi yang lain, siapa yang akan melepaskan peluang untuk dapat meminum daripada bekas yang sudah diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya tak akan dahulukan orang lain berbandingkan diri saya sendiri kepada apa yang patut saya dapat daripada bekas minuman kamu itu. Kalau yang benda yang lain aku boleh dahulukan orang lain, tapi untuk mendapatkan bekas daripada minuman kamu, wahai Rasulullah, aku tak akan dahulukan sesiapa. Diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas dan diminum oleh Abdullah bin Abbas, barulah diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian sikap Rasulullah SAW kepada anak-anak muda. فيا ليالي الرضا علينا عوديني أضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Demikian sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda dan kaum remaja. Di antara yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perhubungan dan persahabatan dengan sahabat-sahabat Nabi yang daripada kalangan anak-anak muda, baginda bersikap sebagai kawan kepada mereka walaupun usianya adalah berbeza, walaupun usianya adalah jauh. Tapi baginda punya sikap kepada anak-anak muda adalah bersikap seakan-akan kawan, untuk tidak menjadikan jauh ataupun adanya kerenggangan dengan perbezaan usia antara Nabi dengan sahabat Nabi SAW. Gal satu ketika baginda Rasulullah SAW kembali daripada peperangan, lalu dalam perjalanan itu baginda Rasulullah SAW bersama dengan ramai para sahabat baginda Rasulullah yang semua keseluruhannya hampir mereka yang menaiki transport onta ataupun kuda, perjalanannya agak laju. Hanya satu orang saja yang berjalan keseorangan di belakang sebab ontanya slow sikit atau lambat sikit perjalanan. Bernama Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang setia dengan Rasulullah, yang menjadi tuan rumah kepada Rasulullah di rumahnya dalam peperangan Khandaq yang berlaku perkara mukjizat di rumah Jabir bin Abdullah. Dalam perjalanan itu Jabir yang berjalan keseorangan, didapati Rasulullah berada di belakang. Melihat Jabir berjalan keseorangan, Nabi pun menaiki ontanya, yang onta Nabi pun agak laju juga, lalu ditemani oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa ontamu wahai Jabir? Diberitahukan kalau onta itu adalah sudah, entah mungkin sudah tua atau sudah lama sehingga tak boleh nak jalan laju. Maka ditemani oleh Rasulullah. Dalam berjalan bersama dengan Rasulullah berlaku perbualan sembang-sembang. Kata baginda Rasulullah, Jabir, kau sudah kawin ke? Kata Jabir bin Abdullah mengatakan, ya saya sudah kawin. Nabi bertanya balik, engkau kawin dengan anak dara atau janda? Jabir bin Abdullah mengatakan, saya kawin dengan janda. Nabi tanya balik, kenapa tak kawin dengan anak dara? Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, saya ketika ditinggal oleh ayah saya meninggalkan anak-anak kecil. Saya memerlukan kepada seorang wanita yang boleh
Dalam bahasa Jabir bin Abdullah, yang boleh sikat rambutnya, maknanya biasa menjaga, membela kepada anak-anak yang saya tak boleh dapat kepada anak dara, yang saya boleh dapat kepada orang yang sudah pernah berpengalaman. Maka saya berkahwin dengan janda untuk menjaga juga kepada adik-adik saya yang masih kecil. Kata baginda Rasulullah, benar kamu punya tindakan. Berjalan dengan perjalanan sampai di perjalanan baginda tanya balik tentang keadaan ekonominya Jabir. Subhanallah, perbualan cukup mesra dan tak ada gap ataupun renggang hubungan segan apa. Nabi macam biasa kawan, dihibur Jabir bin Abdullah. Diberitahukan kalau keadaan ekonominya adalah berkekurangan. Di rumah itu diberitahukan tak ada bantal pun untuk tidur. Kata baginda Rasulullah SAW, nanti akan ada bantal di situ dan rumah kamu akan selesa. Kata baginda Rasulullah, ya Jabir, kamu nak jual onta kamu kepada saya? Kata Jabir bin Abdullah, saya hadiahkan onta saya kepada engkau, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, tak mau, aku nak beli. Maka ditawar oleh baginda Rasulullah, saya beli 1 dirham. 1 dirham adalah tak sesuai. Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, kalau kau nak beli, harganya adalah tidak mungkin dalam 1 dirham. Nabi saja gurau, bukan nak beli betul itu onta 1 dirham. Saja untuk menghibur kepada Jabir bin Abdullah. Sampai kepada satu jumlah yang memang jumlah itu sesuai untuk onta Jabir. Sampai di Madinah, Jabir bin Abdullah letakkan onta di hadapan masjid Rasulullah SAW. Maka pun Jabir balik ke rumahnya. Baginda keluar daripada masjid, nampak ada onta. Nabi tanya, onta siapa ini? Kata sahabat mengatakan, ini Jabir bin Abdullah datang membawa ontanya. Katanya, ini milik engkau wahai Rasulullah. Nabi ambil duit, bagi kepada seorang sahabat. Kata Nabi mengatakan, hantarkan duit ini sebagai belian saya kepada onta Jabir, dan bawa onta Jabir ini hadiah daripada saya untuk Jabir bin Abdullah. Dibeli, tapi juga diberikan kepada oleh Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah, karena Jabir memerlukan kepada ontanya. Demikian Nabi itu menghibur kepada Jabir bin Abdullah sehingga dicukupkan dengan harta yang diberikan oleh Rasulullah itu untuk memenuhi keperluan daripada rumah baginda Rasulullah, rumah Jabir bin Abdullah. Sikap Nabi adalah sebagai teman kepada Jabir bin Abdullah. Dan bila mana didatangi oleh temannya baginda Rasulullah SAW, walaupun sahabatnya itu usia muda, Nabi menampakkan keceriaan dengan datangnya seorang sahabat Nabi SAW, walaupun yang datang anak muda. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW, datang daripada negeri Habasyah ke Madinah, yang kebetulan waktu Rasulullah berada di Khaybar. Khaybar lebih kurang 100 batu daripada kota Madinah. Nabi ketika berperang di situ. Maka ketika Nabi masih berada di Khaybar, Ja'far bin Abi Talib yang digelari dengan At-Tayyar, yang boleh terbang kerana tangannya itu terpotong kedua-duanya dalam peperangan Mu'tah dan digantikan oleh Allah dengan 2 sayap untuk dia boleh terbang di syurga. Maka Ja'far bin Abi Talib ketika datang daripada negeri Habasyah bersama dengan kaum muslimin, bahkan sebahagian kaum Kristian pun ikut bersama dengan Ja'far bin Abi Talib nak tahu Rasulullah SAW, yang pada akhirnya mereka adalah masuk Islam bersama dengan Ja'far bin Abi Talib. Ketika datang ke Khaybar, baginda Rasulullah melihat Ja'far datang, Nabi bangkit terus dan menghormat, memeluk kepada Ja'far dan dicium kening Nabi SAW, dicium kening oleh Nabi SAW, dan Ja'far mencium kening Nabi SAW sebagai tanda bagaimana gembiranya Rasulullah dan gembiranya Ja'far. Sehingga dalam riwayat dikatakan Ja'far itu ketika melihat Rasulullah berjalan dengan kaki satu, yakni diangkat satu kakinya sebagai tanda menghormati nak jumpa dengan Nabi SAW, sehingga dipeluk oleh Rasulullah dan dicium keningnya oleh Nabi SAW sebagai sunnah. Kalau seseorang itu datang daripada tempat berjauhan, salah satu sunnahnya adalah memeluk dan mencium keningnya. Ini bila mana datang daripada bermusafir, tapi bukan setiap kali berjumpa dan memeluk mencium kening, tapi ini adalah bila mana dalam keadaan bermusafir atau datang daripada safar. Maka demikian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda mengatakan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, ashbahta khalqi wa khuluqi, kamu ini mirip dengan aku, akhlak dan juga rupa kamu atau perawakan kamu itu.
Nabi ketika berkata begitu kepada Ja'far bin Abi Thalib, hatinya berbunga-bunga gembira sehingga Ja'far bin Abi Thalib tak sedarkan diri, bangkit daripada duduknya dan menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terkeluar daripada kesedarannya itu sehingga menari karena gembira. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ja'far bin Abi Thalib, kamu ini mirip aku, wajah, perawakan, rupa dan juga akhlak. Maka gembira sangat sehingga menari di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah anak-anak muda yang dihargai persahabatannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah seorang ayah kepada anak muda. Beliau adalah seorang ibu kepada anak muda. Beliau adalah seorang cikgu kepada anak muda. Beliau adalah seorang doktor kepada anak muda. Beliau adalah sebagai seorang kawan kepada anak muda. Beliau yang selalu menghargai kepada anak-anak muda. Sebab Nabi merasakan bahwasanya kejayaan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah berada di tangan anak-anak muda. Oleh sebab itu baginda amat menghargai kepada mereka, dan baginda amat bila mana melihat kepada anak-anak muda ataupun sahabat yang muda yang melakukan kesilapan kepada baginda Rasulullah SAW, beliau akan mudah untuk memaafkan kepada mereka walaupun bersikap tidak sopan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pun yang pernah melakukan kesilapan kepada Rasulullah, yang dilarang oleh baginda Rasulullah untuk melakukan satu perbuatan, sehingga perbuatan pun dilakukan oleh mereka anak-anak muda, yang dengan perbuatan mereka menyebabkan Nabi tercedera dalam satu peperangan itu, Nabi SAW memaafkan kepada mereka. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Maafkan mereka itu wahai Rasulullah. Siapa mereka itu? Orang-orang muda, anak-anak muda yang melanggar kepada perintah Nabi untuk tidak turun daripada gunung Uhud, mereka pun turun. Maafkan mereka. Siapa mereka itu? Anak-anak muda yang buat salah itu. Cukup dengan maafkan, wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka untuk bermusyawarah balik. Jangan serik bermusyawarah untuk duduk dengan anak-anak muda walaupun anak-anak muda itu berbuat salah kepada engkau. Walaupun gigi geraham kamu jatuh karena panas disebabkan mereka yang melanggar perintah kamu. Walaupun kamu tersungkur berkali-kali, fa'fu anhum, maafkan mereka. Demikian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak muda adalah dalam segala aspeknya akan didapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang terulung dan termulia di dalam menyikapi kepada anak-anak muda. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah teladan khususnya kepada anak-anak muda. Perlu untuk menjadi iktibar kepada kita, khususnya kepada kaum remaja dan anak-anak muda, untuk mencari guru yang diajarkan seperti cara Rasulullah SAW, untuk mendapati penawar daripada masalah-masalah yang dihadapi dengan cara Rasulullah SAW. Dan ingat dirinya itu yang masih dalam usia muda adalah bahagian daripada objek yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau agama ini adalah berjaya di zaman itu dengan anak-anak muda, di zaman sekarang pun dan bila-bila masa sahaja, bila mana anak muda berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama ini akan tersyuhur dan masyhur seperti mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak muda dan semua anak-anak muda kaum muslimin di negeri ini dan juga di timur dan di barat menjadi anak-anak muda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terdapat pada pribadi Rasulullah khususnya bagi anak-anak muda teladan yang baik. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول
باسم